Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian ketiga bab 7 matematik tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik kedua bab ini iaitu 7.2 sukatan serahkan. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada 7.2a iaitu kita akan belajar cara untuk mengira julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. Dan kalau anda masih ingat, anda sebenarnya pernah belajar jenis sukatan ni semasa bab 8 tingkatan 4. Cuma bezanya adalah untuk sukatan serahkan data tak terkumpul. Jadi beza utama data terkumpul dengan data tak terkumpul tu adalah data terkumpul tu adalah disusunkan dalam bentuk selang kelas. Dan juga apakah beza semasa kita buat pengiraan tu adalah beza utamanya untuk bab ni kita akan gunakan nilai titik tengah. Jadi nanti saya akan bincangkan dengan gunakan contoh untuk tunjukkan cara untuk mengira setiap jenis sukatan ini. Jadi mari kita lihat yang pertama sekali iaitu julat. Jadi julat itu adalah sukatan serahkan yang paling mudah dikira iaitu kita akan gunakan titik tengah selang kelas terakhir tolak dengan titik tengah selang kelas pertama. Jadi mana satu terakhir dan pertama tu sebenarnya sangat mudah saja iaitu yang pertama sekali dengan terakhir sekali. Jadi di sini disebabkan dia adalah selang kelas, maka kita mesti carikan titik tengah dahulu. Jadi di sini saya tambahkan titik tengahnya. Jadi biasanya untuk kita punya data terkumpul tu memang kita akan carikan titik tengah dahulu, baru kita dapat carikan nilai atau sukatan serahkan yang kita mahu tu. Jadi di sini macam mana kita carikan, kita akan tambahkan dua had tu, lepas tu bahagi dua. Jadi itulah panggilnya titik tengah. Jadi di sini hasilnya adalah 47. Dan yang terakhir pula adalah 75 tambah 79 bahagi 2 dan saya akan dapat ni 77. Jadi julat di sini adalah 77 tolak 47 iaitu dapat 30. Jadi begitulah untuk julat. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita akan lihat sukatan kedua iaitu julat antara kuartil. Jadi di sini rumusnya adalah gunakan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi untuk kirakan julat antara kuartil itu pertama sekali anda mesti kena tentukan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama daripada OGIF dahulu. Jadi biasanya soalan tu akan berkaukan anda OGIF atau minta anda lukiskan OGIF. Jadi di sini saya gunakan contoh daripada buku teks dan daripada soalan yang sebelumnya lah. Dan di sini kita ada satu OGIF. Jadi kita pertama sekali kita perlu tahu kita punya kegerapan longgokan atau jumlah kegerapan kita. Contohnya daripada soalan ni adalah 60. Jadi kita perlu tentukan kedudukan data untuk kuartil ketiga dan kuartil pertama dahulu. Lepas tu kita tentukan nilainya. Jadi di sini kedudukan data ke berapa untuk kuartil ketiga ni adalah kita gunakan 60. Lepas tu darabkan dengan 3/4. Kirakan dan kita dapat ni adalah yang ke-45. Jadi kita perlu pergi ke paksi Y kita iaitu kegerapan longgokan. Tentukan di mana 45 dan kita tentukan nilai kuartil ketiga tu iaitu 284.5. Jadi dia mesti kena tandakan daripada kegerapan longgokan ni pergi kepada bahagian graf tu. Apabila temu graf tu turun ke paksi X tu untuk carikan nilai ini. Jadi ini adalah nilai untuk kuartil ketiga. Jadi untuk kuartil pertama tu sama seperti kuartil ketiga. Pertama sekali kita mesti kena tentukan kedudukan data keberapa dahulu. Jadi kita gunakan jumlah kegerapan iaitu 60 darab dengan 1/4 sahaja. Jadi di sini kita kirakan kita akan dapat ni adalah data yang ke-15. Jadi sama seperti kuartil ketiga, kita perlu tentukan kedudukan data ini daripada paksi Y kita, iaitu carikan 15. Selepas tu lukiskan satu garisan putus-putus sampai kepada kita punya OGIF. Apabila sentuh, kita pergi ke paksi X tu untuk tentukan nilainya. Iaitu nilai ini di sini adalah 199.5. Selepas kita sudah ada kuartil ketiga dan kuartil pertama tu, kita boleh kirakan kita punya julat antara kuartil iaitu kita tolakkan sahaja. Jadi di sini kita akan dapat nilainya adalah kita boleh gunakan kalkulator untuk tekan. Jadi kita akan dapat ni adalah 85. Jadi ini adalah julat antara kuartil iaitu kita perlu pertama sekali kita tentukan nilai kuartil dahulu, lepas tu baru kita tentukan julatnya. Jadi itulah untuk sukatan kedua. Jadi untuk sukatan yang ketiga tu adalah varian dan juga keempat tu adalah sisihan piawai. Sebenarnya varian dan sisihan piawai itu agak serupa, cuma bezanya adalah sisihan piawai itu ada punca kuasa 2. Jadi di sini kita perlu hitungkan apa dulu? Kita perlu hitungkan mean dahulu. Selepas tu kita hitung varian. Lepas tu baru kita kirakan
sisihan piawai. Yang disebabkan rumusnya agak serupa, jadi saya akan bincangkan dua-dua ni dalam satu contoh. Jadi di sini kita perhatikan macam mana kita kira min. Jadi anda perlu faham min itu simbolnya juga boleh digunakan simbol ini, iaitu X. Lepas tu atas tu ada satu garis lurus seperti ini. Jadi ini adalah min. Lepas tu anda perlu tahu apa maksud ini. Ini adalah sigma, iaitu jumlah. F tu adalah kekerapan. Lepas tu X tu adalah kita punya nilai titik tengah lah. Untuk kita punya data terkumpul tu memang X itu adalah gunakan nilai titik tengah. Jadi untuk F tu adalah kekerapan. Jadi maksudnya kekerapan tu darab dengan kita punya data. Lepas tu bahagikan dengan kekerapan. Okey, jadi untuk varian pula, kenapa kita perlu carikan min dahulu? Sebab kalau kita perhatikan, untuk rumus varian kita memang perlukan kita punya min. Jadi di mana minnya? Min adalah di bahagian belakang ini. Jadi perhatikan di sini apa bezanya adalah untuk varian tu, kalau kita perhatikan kita ada simbol yang ini dan ada kuasa 2. Untuk sisihan piawai tu dia tak ada kuasa 2. Sebenarnya varian dan sisihan piawai tu adalah benda yang agak serupa. Cuma yang satunya ada kuasa 2 iaitu varian, dan selepas dipunca kuasa 2 kan dia menjadi sisihan piawai. Jadi di sini kita perhatikan dalam varian tu kita perhatikan ada nilai yang anda perlu carikan dahulu, iaitu dia ada jumlah kekerapan darab dengan kita punya X kuasa 2. Jadi dalam jadual nanti anda terpaksa kena wujudkan nilai di mana kita perlu tentukan kekerapan darab dengan nilai titik tengah tu di kuasa 2 kan. Lepas tu kita perlu jumlahkannya. Jadi dalam jadual tu kita perlu wujudkan sendirilah dan carikan jumlah tu, lepas tu kita masukkan ke dalam rumus untuk kirakan kita punya varian. Selepas kita sudah ada varian, kita hanya setakat perlu punca kuasa 2 untuk carikan sisihan piawai. Jadi seterusnya kita akan lihat satu contoh untuk kita kaji bersama macam mana kita kirakan nilai ini. Jadi di sini jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung varian dan sisihan piawai bagi data itu. Jadi macam mana kita kirakan tu? Pertama sekali kita dibekalkan isi padu air dan bilangan keluarga. Jadi bilangan keluarga kita itu sebenarnya adalah kita punya kekerapan lah. Jadi di sini saya akan ajar anda macam mana isikan jadual ini dahulu. Yang depan tu kita hanya isikan seperti biasa, iaitu kita punya selang kelas 150 sampai 159. Lepas tu kekerapannya 8. Yang ini adalah 160 sampai 169. 12 dan 170 sampai 179 sampai 15. Jadi saya isikan 3 contoh ini, selebihnya anda boleh cuba sendirilah. Dan untuk kirakan nilai sukatan tu, kita mesti carikan titik tengah dahulu. Jadi di sini macam mana carikan titik tengah tu? 150 tambah 159 bagi 2. Jadi kita dapat ni 154.5. Selepas tu yang selebihnya pun cara yang sama, 160 tambah 169 bagi 2, dan ini dapat 164.5. dan kalau kita sudah nampak coraknya, kita sebenarnya boleh isikan seterusnya, iaitu 174.5. Lepas tu kita perlu carikan kekerapan darab dengan kita punya X. X tu merujuk kepada titik tengah lah. Jadi di sini 8 darab dengan 154.5. Jadi carikan hasil darabnya dan anda boleh tentukan sendirilah. Terusnya kita perlu carikan X kuasa 2 juga. Jadi kenapa kita nak carikan X kuasa 2? Sebab kita nak carikan Fx kuasa 2 ini. Jadi X kuasa 2 tu anda boleh gunakan 154.5 kuasa 2. Jadi anda boleh tentukan sendiri dengan guna kalkulator. Dan Fx kuasa 2 tu maksudnya kita gunakan 8 darab dengan kita punya 154.5 kuasa 2. Carikan nilai tersebut. Jadi untuk jimat masa tu saya gunakan nilai daripada contoh tu untuk tunjukkan kepada anda kenapa kita perlu kirakan nilai ini. Jadi di sini saya ambil terus jadual yang sudah lengkap daripada buku teks untuk kita tunjukkan macam mana kita gunakan nilai daripada jadual tu untuk kirakan varian dan sisihan piawai. Jadi di sini dia sudah isikan semua tu, iaitu anda sudah ada titik tengah, lepas tu carikan Fx iaitu kekerapan darab dengan kita punya nilai titik tengah. Lepas tu carikan kuasa 2 untuk titik tengah dan darabkan dengan kekerapan juga. Jadi di sini nombornya memang agak besar dan sebenarnya kita hanya mau 3 nilai ini, iaitu jumlah kekerapan, lepas tu jumlah kekerapan darab dengan nilai kita, dan jumlah kekerapan darab dengan kita punya X kuasa 2.
Dan tiga-tiga ni kita akan isikan ke dalam rumus kita untuk kira-kirakan varian dan sisihan piawai. Jadi pertama sekali kita perlu kirakan kita punya mean. Jadi macam mana kita kirakan mean tu? Kita gunakan fx tu. Jadi di sini 17417.5 bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 95. Jadi tujuan anda wujudkan jadual tu semata-mata nak carikan tiga nilai ni untuk kita masukkan ke dalam rumus. Selepas tu kita hanya gunakan kalkulator tekan lah. Jadi di sini kita akan dapat nilainya sama dengan 183.34. Selepas tu kita carikan kita punya varian, sama juga kita masukkan nilai kita iaitu sigma fx kuasa 2 iaitu nombor ini. Nombor yang agak besar. Jadi bahagikan dengan kita punya jumlah kekerapan 95. Tolak dengan kita min. Jadi kita boleh gunakan min yang kita kirakan daripada tadi. Kuasa 2 kan. Lepas tu tekan kalkulator sahaja. Jadi kita akan dapat ni adalah 229.96. Dan akhir sekali kita punya sisihan piawai tu sebenarnya kita boleh guna terus nilai varian kita dan punca kuasa 2 kan. Jadi sebenarnya bahagian ni agak senang sajalah. Cumanya kita perlu binakan jadual tu untuk kirakan nilai yang kita perlu itu. Jadi kita perlukan tiga nilai lah. Nanti saya akan ulang semula apakah tiga nilai tersebut. Dan saya sudah berjaya untuk kirakan kedua-dua nilai varian dan juga sisihan piawai. Dan di sini saya ulang sekali lagi apakah tiga nilai yang kita perlu dapatkan daripada jadual. Iaitu kita perlu carikan nilai jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan darab dengan kita punya nilai titik tengah. Lepas tu kita juga perlu carikan jumlah kekerapan darab dengan kuasa 2 titik tengah tu. Jadi semua nilai ini kita perlukan untuk kita masukkan ke dalam rumus tu. Jadi ni dia tiga nilai yang kita perlukan. Jadi untuk memudahkan kiraan kita tu, kita perlu carikan min dahulu. Lepas tu masukkan nilai min tu ke dalam rumus varian. Dan selepas kita kirakan varian, kita cuma perlu punca kuasa 2 untuk kirakan kita punya sisihan piawai. Jadi begitu saja untuk 7.2a ini, iaitu kita sudah belajar macam mana kita kirakan julat antar kuartil, varian dan sisihan piawai. Jadi untuk bahagian 7.2a ini kita hanya setakat belajar macam mana kira sahaja. Jadi untuk mendapatkan maklumat daripada 4 jenis sukatan ini, saya akan bincangkan dalam video seterusnya di mana kita akan bincangkan 7.2b dan 7.2c. Jadi itu saja untuk kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.